Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton Lensa Digital. Kita bertemu lagi pada kesempatan ini. Pada hari ini kita akan teruskan mengupas dan juga membincang topik-topik menarik berkenaan dengan perkembangan dunia teknologi. Dan hari ini kita bawakan satu perbincangan yang saya kira antara perbincangan yang penting mengenai topik cloud. Dan tajuk kita pada hari ini adalah dasar dan strategi pelaksanaan cloud sektor awam Malaysia. Bersama dengan kita pada hari ini TS Dr. Siti Mariam binti Shahar, Timbalan Pengarah Seksyen Pengurusan Pengkomputeran Awan CMO, Bahagian Pembangunan Perkhidmatan Gunasama Infrastruktur dan Keselamatan ICT, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu JPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita ucapkan terima kasih Doktor atas kesudian melapangkan masa lah. Dan untuk makluman penonton sekalian, Dr. Siti sebenarnya kali kedua dia menerima jemputan kita untuk berkongsi khas berkenaan dengan dasar strategi pelaksanaan cloud ni dalam sektor awam. So kita ucapkan terima kasih lah. Baiklah, kita nak terus masuk kepada perbincangan yang menarik pada hari ini. Bila kita sebut tentang cloud lah, bila kita sebut tentang cloud lah. Cloud ni adalah satu teknologi yang mana yang nak tak nak sekarang ni memang kita kena adapt dengan perkara tersebut. Memang kita kena praktikkan perkara tersebut. Dan kita tengok dalam salah satu skop yang ni dalam sektor awam lah, dalam sektor awam. So sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, barangkali para penonton sekalian nak tahu tentang latar belakang bagaimana pelaksanaan cloud di sektor awam. Dan sebelum itu saya juga dapat makluman berkenaan dengan Cloud Framework Agreement ni. Mungkin boleh diceritakan sikit, dikongsikan sikit dengan penonton kita. Silakan Doktor. Okey. Terlebih dulu terima kasihlah kepada pihak USIM sudi menjemput saya untuk kali kedua. Kali pertama dulu secara online, mungkin tak puas secara online, kita datang secara live pula ya. Betul. Okey ya. Okey, untuk sebagai pengenalan lah ya. Untuk makluman semua, kita untuk cloud sektor awam ni sebenarnya kerajaan telah mengikat perjanjian ya dengan empat pihak, iaitu cloud service provider dan juga managed service provider, untuk membekalkan perkhidmatan pengkomputeran awan bagi sektor awam yang lebih cepat, mudah, terkawal dan fleksibel kepada agensi kerajaan. Menerusi kita punya 4 cloud service provider yang kita panggil CSP lah ya, dan juga 4 MSP lah. So kalau ikutkan kita ada 4 lah ya, 4 pair lah ya, pasangan ya. Kita ada AWS, kita ada Google Cloud, kita ada Microsoft dan kita ada TM ya. Kalau dekat sini kita nampaklah ya, dia merupakan satu kontrak yang kita ikat untuk tempoh 3 tahun dan jangka akan berakhir pada Disember 2024. Ya, so kita ada lagi 1 tahun setengah. Dan kalau kita lihat dekat situ ada juga MyGov Cloud at PDSA, yang itu adalah memang milik kerajaan, dibangunkan oleh kerajaan, diuruskan oleh kerajaan, di bawah mampu lah, untuk kegunaan semua agensi sektor awam. Kalau ikutkan lebih daripada 200 agensi kerajaan telah pun menggunakan pakar perkhidmatan MyGov Cloud at PDSA. Seterusnya saya cerita sikit lah rentetan. Orang pun pelik kan. Apa itu cloud kan? Kenapa kita nak pergi ke arah cloud ni? Sebenarnya inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan ni sejak telah bermula since 2017, adanya cloud first strategy. Dan daripada 2017 lagi kita telah bermula, dan di situlah kita bangunkan kerangka dasar hub untuk perkhidmatan awan, yang kita tahu semuanya untuk kita boost kita punya ekonomi lah ya. So pada tahun 2020 dan seterusnya kita lihat pada 2021 rancaklah kita kena keluarkan dasar untuk membimbing kita dalam melaksanakan pengkomputeran awan tu dengan lebih tepat, tersusun, teratur ya. Itulah kita panggil tata kelola yang tepat. Dalam apa-apa pun pelaksanaan dasar, tata kelola tu penting. So di situlah kita membangunkan dasar-dasar pada tahun 2021 dan seterusnya pada 2022 barulah terlahirnya Cloud Framework Agreement tadi, CFA tadi. Dengan penetapan PK 2.6, iaitu tata cara untuk kita membuat perolehan mengikut peraturan yang dibenarkan.
Ada di situ kawalannya. Dan seterusnya kalau kita lihat, negara-negara lain telah bermula dengan cloud ni since 2010 lagi. 2010 telah bermula. Daripada 2010 negara-negara lain. Tapi tidak mengapa walaupun kita nampak negara kita macam terlewat untuk bermula beralih kepada ke arah cloud, tetapi dia tidak mengapa. Biar terlewat, jangan tak buat langsung. Betul. So sekarang ni kita dah ada dah semua tu, dan kenapa kita perlu beralih kepada teknologi awan ni? Sebenarnya kita nak mendapatkan teknologi terkini. Because emerging teknologi semua ada di cloud. Dan kita sepatutnya dalam, kalau kita kata Malaysia Madani tu perlu inovatif. Salah satunya tu inovatif. Betul. Macam mana kita perlu menjadi kreatif. Kreatif dengan menggunakan teknologi yang dah ada. So kalau kita lihat macam mana Australia, dia beralih. Dia hapuskan terus semua yang untuk meningkatkan kos dalam maintenance. Sebab bila kita pergi kepada cloud, kita tak perlu capex. Kita ada OPEX je, membayar langganan sahaja. Tanpa kita perlu membuat perolehan. Kita tak perlu buat perolehan server. Kita tak perlu buat perolehan fizikal perkakasan. Semuanya berada di awan. Awan ni kita tak nampak kan. Macam itulah maksudnya ICT ni. Semuanya di awan. Sebelum ni kita nampak kita punya equipment besar-besar kat depan kita kan. Now tak perlu dah. Semua di awan. So benda-benda ni kalau kita tengok macam mana UK enforce dia punya tu, dia memang kaedah konvensional tu dibenarkan, tetapi dia perlu ada aspek penjimatan. Dia kawal kat situ, dia kena buktikan. Maksudnya justifikasi tu kena kukuh. Sebab itu antara galakan, antara kaedah-kaedah yang dilaksanakan. So kita yang lewat ni kita belajar lesson learn daripada negara-negara yang dah mula melaksanakan komputer awan. So secara umumnya kalau kita tengok model dalam melaksanakan awan ni, kita kata awan ni macam mana? Samalah sebenarnya kita tengok awan tu kadang-kadang sekejap dia ada kelompok cantik awannya kan. Sekejap cerah. Itu sebenarnya model-model awan tu. Itu analoginya. So sama juga dalam kita ni model awan ni ada banyak. Kalau kita tengok model awan, kita ada private cloud, kita ada public cloud, dan juga kita ada hybrid cloud. Ada reason kenapa ada model awan yang berbeza ni. So kalau kita tengok kat sini, private cloud tu maksudnya dia kena ada equipment, alatan tu semua ada dekat kita punya on-prem. Kalau agensi sektor awam, dekat data center agensi. Ataupun kalau untuk the whole sektor awam adalah di PDSA. Cloud tu ada dekat tempat kita. Ada dekat tempat kita. Kita lah yang menguruskan cloud tu. Sebab dia duduk di premise kita. That's why itu yang kita panggil private on-prem. Hak kita. Tetapi bila kita bercakap yang cloud framework agreement tadi, ia adalah public cloud. Public cloud dia bukannya berada dekat dia oleh provider yang lain. Bukan government. Provider yang lain yang tadi kita nampak yang dah diikat dengan Microsoft, AWS, Google dan TM. So di situlah kita melaksanakan kita tak nampak dia dekat data center provider tu sendiri. Dekat provider itulah tapi ada juga provider yang lain, tetapi dia tempatkan di kita punya premise. Duduk di tempat kita. Itu tetap dipanggil public. Itu tetap dipanggil public juga. Dan yang satu lagi adalah hybrid cloud. Yang hybrid cloud kita pun faham hybrid tu apa? Adanya gabungan. Gabungan public dan private. Ataupun public dan public. Ataupun private dan private. So gabungan dia. So basically itulah secara gambarannya, dan saya percaya kalau penonton kita daripada orang teknologi, orang IT, pastinya fahamlah, jelaslah macam mana kita punya model-model yang ada. So basically itulah secara gambaran keseluruhan. Baik-baik, saya kira memang penonton kita dapat lihatlah sebenarnya di Malaysia sendiri kita dah pun buat satu kerja lah, satu gerak kerja yang memang aktif juga daripada 2017 ya tadi. Daripada 2017. Walaupun doktor sebut tadi mungkin macam kita terlambat, tapi saya rasa sekarang ni kita telah pun on track lah. Kita dah pun berada pada InsyaAllah track yang sebaiknya, insyaAllah. Baiklah, kalau kita tengok tadi ada model-modelnya kan, dah ada ikatan-ikatan bersama dengan syarikat-syarikat, dengan orang kata apa, dengan provider tertentu. Kenapa sampai kita betul-betul berusaha keras? Mungkin ada kelebihan ataupun faedah penggunaan perkomputeran awan ni ataupun cloud ni. Mungkin doktor boleh
Okey. Boleh kupas lagi dengan lebih mendalam. Okey. Kalau saya nak senaraikan, ada banyak faedah-faedah dia. Tetapi secara rumusan untuk awal ni ya, sebenarnya kenapa kita beralih ke arah cloud adalah kita untuk penjimatan kos. Penjimatan kos tu adalah yang utama lah. Kerana kita tidak perlu membuat pelaburan awal untuk membeli peralatan, perkakasan. Capex tu tidak berlaku. Kita hanya melanggan. Maksudnya kita hanya membayar perkhidmatan yang kita guna. Perkhidmatan yang kita guna tanpa kita perlu mengeluarkan kos untuk penyelenggaraan. So itu yang kita nampak kelebihan utama lah ya yang kita tengok. Dan juga bila kita, pengurusan tu dilaksanakan oleh pihak ketiga, kita tak payah nak risau dah. Semuanya dah ada di bawah jaminan tahap perkhidmatan. Kalau jaminan tahap perkhidmatan 99.5, so semuanya di bawah tanggungan oleh cloud service provider yang menyediakan tu. Dan satu lagi, bila kita tengok contoh yang pertama ya, kapasiti boleh skala. Maksudnya dia scalable. Bila kita di cloud, kita boleh, kalau kita kata nak guna storan tu, tiba-tiba kita perlukan peningkatan storan yang tinggi. Tiba-tiba kita punya tu keperluan yang tinggi. So maksudnya dia terus boleh meningkat. Tapi kalau kita buat normal, kita punya perolehan biasa, kita perlu membuat perolehan baru. Membeli perkakasan baru. Nak tambah lagi storage. Nak tambah lagi storage, server dah tak cukup ni, kita kena buat. Tapi yang di sini, kalau dia boleh. Dia dah termasuk lah dalam. Dah termasuk. Satu lagi, kalau kita tengok, biasanya bila kita announce sesuatu aplikasi, bila hit tu terlalu tinggi, dan selalu yang kita dengar kan, jam lah kita punya server tu kan, dan orang pun berungut lah tak boleh nak access kan, dan gambar donat tu mesti lama lah kan. Bila dia loading lama, donat tu, gambar donat tu lama, menguji kesabaran juga kan. Tetapi dengan adanya cloud ni, dia ada konsep auto scaling. Contoh ya, misalnya antara ciri dia, bila dia ada auto scaling, secara automatik bila dia nampak itu dia akan meningkat. Kerana apa yang boleh jadi macam tu, sebab dia memang availability untuk dia punya kapasiti tu dah ada. Menambah skala tadi. Ya, dia auto. Kita boleh auto menambah skala. Bila dia tahu hit tinggi, dia boleh tinggi. So sama juga kalau dan di sini kita nampak kita bila auto scaling tu, kita jangan risau sebab kita membayar apa yang kita guna. Mungkin kalau kos dia tinggi, tetapi bila kita guna cloud ni, kita akan membayar apa yang kita guna. Dan secara automatiknya, secara keseluruhannya, bila kita tengok, dia memang memudahkan kerja, meningkatkan kita punya inovasi, and then efisiensi untuk kerja tu lagi mudah. Saya ambil simple contoh lah ya. Secara selalu kita nampak, kalau kita nak minta feedback daripada katakanlah satu bahagian, nak minta feedback daripada 5 bahagian yang lain. Okey. Dan situasinya lah. Situasi ya. Dan kita pasti akan ada urus dia yang akan collect maklumat daripada ke-5 tu. Dan kita pun kenalah buat penyelarasan, kita pun copy paste masuklah dalam kita format. Manual lah. Copy satu-satu kan. Satu-satu. Bila dengan cloud ni, sebenarnya kita tidak perlu pun macam tu. Sebab everything kita letak dekat cloud, and then kita bagi access siapa yang boleh edit untuk maklumat tu. Kawalan pada permission tu lah. Permission tu kita bagi siapa yang boleh access, dan automatic kita minta semua wakil yang kita dah assign tu untuk update direct pada situ. Terus siap kat situ. Terus siap dah. So kita efficient tu kan. Efficient lah. Tak perlu lagi buat copy paste, dah tak perlu lah. Kita dah mengurangkan kerja kat situ. Dia dah buang satu proses yang buang masa tu. Yang buang masa tu, yang buat sekadar buat penyelarasan. Dan kita buang tu bermaksud yang masa yang kita ada tu, kita boleh buat kerja yang lebih produktif. Kita boleh lihat lagi mana inovatif yang kita boleh buat. Dekat situlah yang kita harapkan untuk yang akan datang. Bila dah ada ni, bukan maksud bila you dah kurang kerja, you jangan buat kerja, tak ada buat kerja. Tak boleh lah macam tu, because kita semua ni menjalankan amanah. Yes, betul. Walaupun kerja you bila dah diringankan dengan teknologi, so you mempunyai peranan untuk melihat lagi yang lebih ke depan.
macam inovasi doktor cakap tadi lah. Maksudnya ada masa untuk kita tengok nak tambah baik lagi kan. Ada masa untuk you melihat capacity planning, melihat hala tuju ke depan, come out dengan proses kerja yang lebih produktif. Yang itu yang kita harapkan. Teknologi itu membantu sebenarnya memudahkan kerja you, dan you pula tingkatkan lagi produktiviti. Tingkatkan lagi. Ambil peluang tu kan. Ambil peluang tu. Itu yang saya memang mengharapkan supaya barulah kita nampak keberkesanan dengan teknologi. Bukan sahaja efisiensi, kita juga meningkatkan value dalam diri kita. Betul. Setuju. Yang itu yang saya memang selalu tekankan untuk semualah, tak kira lah siapa pun, tak kira level bawah ke level atas kan. Semua orang perlu memainkan peranan untuk meningkatkan kita punya kompetensi diri dan menyumbang lebih banyak lah. So kalau lihat daripada slide ni, saya rasa semua boleh tahulah kan. In term of jaminan keselamatan, memang kita ada tahap jaminan keselamatan SLA, Service Level Assurance tu 99.5. So insyaAllah dekat situ ada dia punya kawalan-kawalan. Bukanlah bermaksud bila kita kata letak di cloud tu, siapa jaga? Ada akses kawalan di situ. Memang ada kerisauan sebenarnya bila orang fikir. Betul. Mungkin ada orang dia skeptikal lah kan, kata duduk dekat tempat orang benda tu. Mungkin ada ketakutan dia, tapi sebenarnya dia ada kawalan lah, proses kawalan. Keselamatan itu memang menjadi punca utama, cabaran utama lah sebenarnya untuk cloud ni, untuk orang beralih ke arah cloud ni. Memang punca utama yang kita nampak cabaran dia adalah meyakinkan orang dari segi tahap keselamatan. Tahap keselamatan. Yalah, sebab data macam-macam jenis. Ada yang betul-betul sulit ke rahsia kan. Betul. So memang itu antaranya, tapi jangan risau sebab kita ada panduan. Yes. Okey, mungkin nanti kita boleh tengok lagi dengan lebih mendalamnya. So itu tadi berkenaan dengan faedah. Betul. Penggunaan perkomputeran awan ya. Okey, kita bila kita lihat faedah-faedah yang sangat banyak ini dan juga gerakan yang telah pun dilakukan, dasar-dasar orang kata apa, usaha keras yang telah pun dijalankan di peringkat negara kita. Mungkin ada orang dah mula tertanya-tanya macam mana prosedur dia kan, ada tak jalan dia untuk nak dapat macam kata apa, kelulusan ke ataupun nak mohon macam mana kan, sebab dah ada dah benda ni kan, dah ada dah ada perjanjian lah apa semua kan, kelulusan tu ataupun perolehan proses tu, proses tu, permohonan lah. Silakan doktor. Okey, bila kita berkata mengenai cloud ni, secara umumnya lah ada 3 lah perkhidmatan utama. 3 perkhidmatan, iaitu Infrastructure as a Service, kita panggil IaaS. Kita ada Platform as a Service, PaaS, dan Software as a Service. Itu 3 produk ataupun perkhidmatan utama yang ditawarkan oleh cloud. Dalam Software as a Service tu, kita boleh dapat pelbagai lah sebenarnya. Dia ada IoT, dia ada Artificial Intelligence, dia ada blockchain, dia ada banyak jugalah sebenarnya yang emerging teknologi punya produk yang kita boleh langgan. Dan kalau kita nak bangunkan sendiri ambil masa, tetapi bila kita melanggar, kita mengguna pakai apa yang dah ada. Dia dah ada dah. So itu yang dah ada. So macam mana kita nak pergi ni? Kalau untuk the whole sektor awam, kita dah ada PKPA, Perkeliling Perkhidmatan bilangan 1 tahun 2021 yang dikeluarkan pada 10 Jun, di mana perlu dipatuhi oleh semua agensi sektor awam. Itu wajib ya. Dan dekat sini kita kata perkhidmatan komputer awan ni, maksudnya semua projek ICT, bila nak buat satu projek ICT perlu memikirkan cloud. Perkhidmatan komputer awan jadi keutamaan. Alright. Jadi semua projek ICT perlu mengutamakan komputer awan. Awal lagi dah kena fikir. Awal kena fikir. Kena consider bila ada je datang projek ICT, aku nak beli server ni katakan nak buat sistem baru, nak beli server 2 biji, nak beli ni. Tak boleh. Server tak boleh guna, kena langgan di cloud. Itu. Dan juga kita akan mengutamakan untuk kita punya premise lah, on-prem pusat data sektor awam, iaitu MyGov PDSA, especially untuk projek-projek yang kritikal lah. Ada kriteria dia yang atas dasar keselamatan, atas dasar ni perundangan. So ada pengecualian di situlah ya. Dan juga kalau kita lihat kita kena ada peruntukan lah ya. Dan insyaAllah kalau untuk agensi sektor awam mampu menyediakan peruntukan. Memang telah menyediakan peruntukan, cuma menunggu permohonan daripada pihak agensi.
Permohonan daripada pihak agensi akan dinilai oleh jawatankuasa khas dan menentukan viable ataupun berimpak tinggi projek tu untuk dilaksanakan. Maka bila diluluskan terus boleh buat pelaksanaan. Untuk tempoh RMK 12 ni memang mampu telah pun mempunyai peruntukan untuk agensi-agensi sektor awam. Maksudnya duit tu dah ready. Duit tu dah ada. Cuma mohonlah. Kita nilai lah macam mana. Ya, dan tapi keputusan permohonan tu akan dinilai oleh jawatankuasa lah ya. Yang itu kena clear lah. Dan peruntukan tu memang di bawah mampu. Kita memang dah bid dah untuk RMK 12. Sekarang ni sebenarnya mampu menunggu-nunggu permohonan daripada agensi. Mungkin cepat siapa yang nak mohon tu. Kesedaran tu masih kurang lagi lah kan dekat situ. So daripada segi proses permohonan, seperti biasalah ya, agensi kena mendapatkan ni. Bila agensi come out dengan projek, dia akan terikat dengan SPA 3 2015. SPA 3 2015 adalah tata cara untuk permohonan projek ICT. Dia sama je. So maksudnya you dah dapat kelulusan di peringkat jabatan, di peringkat agensi punya JP ICT, maka dekat situlah akan diangkat kepada mampu lah. Dah mampu untuk proses kelulusan macam saya cakap tadi. Bila dah ada untuk kelulusan tu, maka teruslah kepada kaedah perolehan. Bila kita berkata mengenai kaedah perolehan ni lah yang kita kata sebelum kita memulakan sesuatu projek tu, kita kena kenal pasti dulu data kita, klasifikasi maklumat kita. Klasifikasi maklumat kita tu secara rasmi ke rahsia rasmi. Kalau untuk data rasmi, data terbuka kewangan tu tidak ada masalah ya untuk kita tempatkan di cloud. Tapi adalah yang data untuk yang terkawal ni macam rekod perubatan dan syarat lain. Dia tidak boleh di public, dia boleh ada di on-prem, private sahaja. Tetapi dia boleh ada hybrid. Hybrid tu maksudnya kalau data terkawal tu, yang maklumat terkawal tu duduk dekat agensi, cloud agensi. Tetapi yang operational semua tu boleh duduk di public cloud yang dekat syarikat. Dekat CSP tu. Boleh. So maksudnya ada flexibility dekat situ. Tetapi untuk data rahsia rasmi iaitu sulit dan terhad, memang syarat dia kena berada on-prem. Tidak boleh berada di luar negara. Luar negara tak boleh. Dia kena berada di dalam kita punya on-prem ataupun dengan cloud service provider tempatan yang berada dia punya premise dalam Malaysia. Itu syarat dia. Itu syarat yang dikeluarkan oleh CGSO lah ya. Kita punya ketua keselamatan ni. So kita kena rujuklah kepada SPA bilangan 2 2021. So yang itulah. Kalau tengok pada jadual di paparan ya, memang dia bukanlah mudah-mudah lah kan. Dia memang ikut pada klasifikasi file tu kan macam mana betul. Kan. So jadi dalam masa yang sama kita boleh fahamlah bahawasanya benda ni dia adalah satu kawalan yang bukan mudah-mudah lah, bukan mudah-mudah nak lepas lah. So dia ada kriteria-kriteria dia. So insya-Allah selamat. Insya-Allah selamat. Boleh mohon ya, boleh mohon. Sebagaimana yang Dr. Siti cakap tadi, memang betul. Dah pun ada peruntukan, dah pun ada orang kata apa, dah ready dah. Cuma kita perlu memohonnya lah. Okey baiklah, penonton-penonton di media sosial di orang kata apa secara langsung hari ini, mungkin anda boleh tanyakan soalan di platform Yusin TV Facebook, untuk mungkin Dr. Siti boleh terus mengupas dan juga menjawab persoalan-persoalan tersebut lah. Okey baiklah, kita nak teruskan juga bila kita tengok tadi orang kata apa, saya tengok tadi macam ada table jadual tentang klasifikasi file semua tu. Mungkin ada garis panduan keselamatan maklumat di cloud ni. Maksud dia di cloud ni ada ke macam something like yang kita bagi panduan kepada dia lah kan untuk menjadi memastikan keselamatan maklumat. Okey, silakan doktor. Okey. Kalau ikut tadi yang saya maklumkan tadi, sebenarnya ini adalah peringkat awal. Maksudnya awal-awal lagi kita dah identify dah. Kita dah kenal pasti dah apa maklumat-maklumat yang boleh letak di cloud, yang mana tak boleh letak kat cloud. Maksudnya itu adalah di bawah tanggungjawab agensi. Tanggungjawab agensi masing-masing untuk menentukan
apa kaedah, apa maklumat yang dia boleh letak di cloud. Dan kita perlu ingat, bila kita berada di cloud ni, sebenarnya security tu telah diambil kira. Ya, diambil kira daripada segi kita tetapkan daripada segi adanya privilege. Dia bukanlah bila kita kata letak di cloud kita dah hilang kawalan. Tidak. Kita tetap juga sebagai pentadbir kepada cloud yang kita langgan di cloud service provider. Maksudnya kita mempunyai diberikan peranan sebagai admin untuk menentukan apa yang boleh, apa yang tak boleh di cloud. Cumanya kita tak nampak benda tu fizikal depan kita. Kalau dulu-dulu kalau kita dekat bilik server tu kita nampaklah semua tu kan. Tapi yang ini dia berada di cloud, tetapi daripada segi keselamatan, daripada segi encryption, semua tu berlaku di inilah dengan cloud service provider. Dan di situ juga kita memang MSP, CSP yang kita lantik memang mempunyai ISO in term of security yang telah ada ya. Sebab masa pelantikan untuk 4 kita punya cloud service provider tu memang melalui tapisan yang agak ketat supaya memastikan yang kita pilih ni telah mempunyai sijil-sijil pematuhan di peringkat global ya. Bukan hanya kita sekadar bukan orang kata pilih macam tu je. Sebenarnya mempunyai proses yang lama ya untuk kita memilih insya-Allah 4 yang terbaik yang telah dipilih di bawah cloud service provider. Di bawah cloud service provider yang dipilih di bawah cloud framework agreement tadi yang di bawah CFA. So basically itulah dari segi garis panduan lah ya yang kita nampak. Okay. So seterusnya okey, ni kita nak tengok di paparan ni kita nampak tentang tata cara perolehan. So dia ada kaedah lah ni maksudnya. So mungkin doktor boleh masuk sikit tentang saya nak terus direct tanyalah soalan ni berkenaan dengan saya tertarik tentang tata cara tu, tentang ada kaedah lah, maksudnya ada kaedah perolehan pengotoran awan ni, dan juga mungkin ada yang boleh di-sharekan tentang ada agensi tak yang layak memohon peruntukan mampu ni. So kalau basically saya beritahu dulu, highlight dulu yang in term of tata cara perolehan. Kalau in term of tata cara perolehan, ialah dalam hidup kita ni kita ada peraturan. Kita pun sebagai umat Islam kita berpandu ke Al-Quran dan hadis. Itulah perjalanan hidup kita kan. Betul, so dalam betul. Jadi dalam kita punya perolehan ni pun sama jugalah. Maksudnya kita ada guidance yang kita kena follow. Nanti kalau tak ikut guidance ni audit masuk bahaya. So dekat sini untuk cloud kenalah ikut PK 2.6. So dalam PK 2.6 diterangkan ada 3 lah. Iaitu cloud tu bukan sebahagian daripada projek. Okey. Maksudnya memang dia cloud sahaja. So yang itu memang buat aja sebut harga terus kepada MSP. Kena ingat ya, kerajaan lantik tadi ada managed service provider yang dipasangkan dengan cloud service provider. Bila kita membuat tawaran sebuah harga, kita memberi kepada MSP, managed service provider. Mereka akan bertindak sebagai orang tengah dengan cloud service provider. So apa-apa pun kita akan berhubung dengan MSP yang dilantik oleh kerajaan. Dan kita boleh rujuklah dalam PK 2.6 ni ada email dia untuk kita tanya ke whatsoever dengan MSP. So kita rujuk dia lah ya. Rujuk aja yang tu. Manakala untuk perolehan cloud merupakan sebahagian daripada projek, maksudnya you ada big projek yang besar, pembangunan sistem apa, dan di dalam tu adanya keperluan untuk cloud. Yang itu maksudnya you melantik SI, you melantik sistem integrator sebagai main untuk you punya tender ataupun you punya tender tu. Tetapi dalam you punya tawaran sebut harga tu, dalam you punya spek, pastikan mereka melantik untuk keperluan cloud, mereka melantik dari kalangan CSP yang 4 tadi. Tetapi tender kita pada satulah SI. Dan juga untuk perolehan perisian secara on-prem. Yang ini sebenarnya untuk tempoh yang sehingga 30 September tu. Kalau ikut dah tak valid lah kiranya. Sebab dia ini untuk kontrak yang tamat sebelum 30 September hari tu. Sebab PK ni dikeluarkan pada 15 April. So kita tak adalah terus kata orang tak boleh dalam guna kan. So adalah dia punya tarikh mati dia tu 30 September. So kita benarkanlah pelanjutan tu dalam tempoh setahun. Untuk yang perkara 3 ni. So kalau ikutkan kaedah perolehan ni sama sebenarnya. Bawah 50,000 kena pergi kat mana. Bawah lebih 50,000 ke 500k
kaedah melalui jawatan kuasa sebut harga dan lebih 500k perlu adanya dengan lembaga perolehan. Ini sebenarnya sama je, tak ada beza daripada nilai yang sebelum-sebelum ni. Cuma dekat sini dia ada produk-produk yang memang hanya dapat ditawarkan oleh satu CSP sahaja, maka bolehnya perolehan tu melalui rundingan terus. Tetapi mesti dapat kelulusan mampu dululah. Once dapat kelulusan mampu, maksudnya perolehan boleh dibuat melalui satu cloud service provider je untuk satu-satu produk yang hanya ditawarkan oleh cloud service provider yang berkenaan sahaja. Manakala untuk proses yang berbeza ni satu lagi, bila kita dah buat semua ni, proses penilaian tu adalah melalui satu jawatan kuasa sahaja. Jawatan kuasa tu akan menilai teknikal dan kewangan. Tanpa perlu kita ada dua jawatan kuasa yang berasingan untuk kita membuat penilaian. Itu beza dia dengan kita punya current proses perolehan ya. Yang tu. So basically tadi tanya kan. Ni yang saya nak tahu juga, bila dah ada tata cara dia kan, agensi mana yang layak kalau ikutkan agensi persekutuan ya, yang layak memohon peruntukan yang di bawah mampu, iaitu Kementerian, Jabatan Persekutuan, Badan Berkanun Persekutuan yang tidak diasingkan syaraan. Kalau Badan Berkanun Persekutuan yang syaraan sendiri untuk ketika ini memang kita tak berilah ya. Sebagai contoh, saya percaya yang mendengar hari ini semuanya daripada FTA kebanyakannya, betul tak? Kemungkinannya daripada FTA. Di bawah kira kementerian ni siapa? Maknya KPT. So yang boleh memohon adalah KPT. That's why KPT perlu merancang mungkin ada satu projek langganan kelab untuk kegunaan IPTA. So kalau IPTA ni dengan KPT lah ya. Di bawah KPT. Di bawah KPT. So yang itulah yang kalau kita kata yang dibenarkan ketika ini, inilah ya. Faham. Ya, yang boleh mohon. Okey, sebelum kita pergi ke soalan seterusnya, kita ada soalan penonton di media sosial. Mungkin saya boleh bacakan boleh bacakan. Soalan yang pertama daripada Puan Farida Roshidayu. Dia tanya dua soalan kat sini. Mungkin kita terus doktor boleh kupaskan lah. Yang pertama, kalau CSP tempatan, kita boleh pilih selain 4 CSP yang dilantik oleh kerajaan tak? Itu soalan pertama. Kalau dia CSP tempatan lah. Yang kedua, untuk penggunaan private cloud bagi data terhad dan sulit, adakah agensi dibenarkan untuk memilih CSP tempatan selain My Government Cloud PDSA itulah? Boleh terus jawab je. Okey. Kalau ikutkan PKPA 1 2021 tadi, jelas dinyatakan kerajaan telah mengikat dengan 4 cloud service provider. Dan kalau kita lihat daripada 4 tu, ada satu sahaja yang daripada CSP tempatan, iaitu dengan TM, Telekom Malaysia Berhad. So maksudnya dengan TM melalui Cloud Connect. Jadi tak boleh pilih yang lain lah. Untuk tempoh 3 tahun ni, yang boleh dipilih adalah dengan TM, kecuali produk cloud yang kita nak mohon tu memang tak ada ditawarkan oleh dalam tu. Dalam katalog tak ada. TM tak lawarkan benda tu. So yang itu dia tidak terikat. Tetapi kalau benda tu ada ditawarkan, dia terikat dengan CFA. Because CFA ni dia ada senarai katalog dia. So semua yang tersenarai dalam senarai katalog tu perlu dibuat perolehan melalui CFA. Okey, itu satu. Satu dia kata lagi, soalan yang kedua tadi, soalan dia kedua, kata, kalau penggunaan private cloud bagi data terhad dan sulit lah. Adakah agensi dibenarkan untuk memilih CSP tempatan selain daripada yang My Government? Maksudnya PDSA. Selain daripada PDSA yang boleh dipilih TM je lah. Sebab CSP tempatan yang telah dilantik oleh kerajaan hanya TM. So TM sahaja. Kita pegang pada yang itulah. Kita pegang pada yang itulah, kepada yang itu. Setakat sekarang. Setakat hari ini. Tetapi katakanlah 3 kita punya cloud service provider Microsoft, Google, AWS tu dah bangunkan data center dekat dalam Malaysia ni, maksudnya bolehlah dengan mereka. Dan saya percaya ketiga-tiga kita punya giant cloud service provider tu, AWS, Google dan Microsoft, dalam pembangunan data center dalam Malaysia. Dan insya-Allah saya rasa dalam tahun depan mungkin kita boleh nampak lah dia punya data center tu. Dan bermula daripada tu memang boleh lah selain daripada
TM tadi. Dia ada kemungkinan lain tak, macam ada tambah lagi lah daripada 4 tadi, ada lagi tambahan? Itulah Itu soalan nak tu, tahu soalan Cipu Mas tu sebenarnya kan. Soalan tu orang tanya way forward. Selepas nanti kan, 2024 apa jadi? Hmm. Jadi yang itu kajian akan dijalankan. Kita tengok macam mana perjalanan SE yang kita sedia ada ni. Dan juga penentuan tu sebenarnya akan ditentukan oleh Kementerian Kewangan. Because daripada segi penentuan untuk CFA dan juga pemilihan hanya 4 ni pun ditentukan oleh Kementerian Kewangan. So untuk way forward tu insyaAllah lepas ni pasti akan ada dikaji kita punya pelaksanaan yang dah ada ni, dan untuk yang lebih baik. Betul. Pasti yang lebih baik pasti untuk hala tuju ke hadapan. Jadi kita pun tengok pada dapatan lah. Tengok macam mana dapatannya kan setelah kita laksanakan yang telah pun kita buat sekarang ni lah. Okey, kita ada satu lagi soalan daripada penonton. Yang pertama, soalan ni satu soalan ni lah. Adakah UA ni boleh klasifikasikan data mereka sendiri untuk diletak di cloud atau perlu merujuk mana-mana pekeliling yang berkuat kuasa? Maksudnya UA ni dia boleh buat tak sendiri klasifikasi data mereka? Okey. Sebenarnya kalau bila bercakap pasal klasifikasi data bukan di bawah peranan mampu. Klasifikasi data adalah di bawah peranan CGSO. CGL, Ketua Pegawai Keselamatan kita kan. Jadi dekat situ dia memang ada pekeliling, tetapi yang saya boleh kongsikan lah ya daripada CGSO, penetapan untuk klasifikasi data tu dia ada pegawai pengelas dia tu yang telah dilantik setiap agensi, dan dia sebenarnya memang di bawah tanggungjawab agensi. Agensi yang menentukan klasifikasi data you, bukan orang lain. Sebab agensi yang tahu mana satu data dia terbuka ataupun tidak. Dan memang ada di bawah CGSO. Dan kepada yang bertanya mungkin boleh merujuk kepada CGSO lah untuk mendapat penjelasan yang lebih tepat lah. Saya harap dapat menjawab lah persoalan tersebut lah. Dia sebenarnya masing-masing memainkan peranan. Dan juga masing-masing ketetapan tu dah ada. Cuma kita perlu ikutilah. Kita boleh ikuti dan juga kita cuba buat yang paling orang kata paling efisien ataupun paling memberi impak yang baik kepada kita lah. Okey, kita dah sampai ke soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir berkenaan dengan potensi implementasi pengkomputeran awan ni. Apa potensi dia kita nak implement ni? Pengkomputeran awan di sini Malaysia ni lah. Silakan Doktor. So sebelum saya pergi kepada nak tunjuk potensi dia tu, saya kongsikanlah sedikit apa projek-projek yang dah berjalan, supaya mungkin dapat memberi inspirasi lah ya kepada yang kat luar sana. Orang lain dah mula dah ni, kita pun bila lagi nak mula. Ni sebagai penggalak semangat lah ya, motivasi. So di paparan ada menunjukkan di paparan, tentang apa yang sedang boleh berjalan. tengok kan. Kalau dekat sini, ini yang saya tunjuk ni hanyalah yang menggunakan peruntukan di mampu lah ya. Sebenarnya yang menggunakan peruntukan agensi pun ada dah projek-projek oleh agensi yang ada bajet sendiri. Mereka pun banyak jugalah saya nampak ya, yang agensi yang mula dia memang dah adapt dah cloud ni, dia mengguna bajet sendiri. Tetapi yang saya highlight kat sini adalah yang di bawah kawalan kita lah, di kawalan mampu yang menggunakan bajet mampu. Kalau nampak kat sini ada 8 projek yang dah beroperasi. Alhamdulillah setakat ni tak ada isu, tak ada masalah. Dan juga kalau kita lihat kat sini, kalau kat situ tengok SPM online ni salah satu ya yang guna cloud di bawah CFA. Yang SPM. SPM result tu. Kalau berapa hit sampai setengah juta, sejuta tu tak ada isu. Yang tu banyak hit tu tapi tak ada isu. Tak ada isu. Sekarang dah tak ada isu dah. Kalau kita tengok, dan insya-Allah saya tahu KPM dia ada banyak. Dia sebab KPM ni dia banyak melibatkan ibu bapa, pelajar, guru-guru. Memang dia punya pengguna dia sangat tinggi. Dan sebenarnya akan banyak lagi projek-projek di bawah KPM yang untuk kita tangani isu-isu yang timbul. Sebenarnya banyak lagi yang kami isu yang dalam proses perolehan. Di bawah KPM. Kalau kita lihat kat sini KPM sebenarnya kalau tengok yang dah beroperasi tu paling banyak KPM lah. Kalau kita tengok 4 projek daripada KPM sahaja.
Dan memang saya rasa sangat keperluan sangat tinggi, sangat tinggi. Dan kita pun jawatan kuasa yang menilai pun tahu kepentingan tu, dan sebab kita nak nampak sampai kepada rakyat. Sebab dia direct kepada rakyat. So insya-Allah dia akan ada banyak lagi lah. So kalau kita tengok dalam proses perolehan, kita ada 9 projek yang dalam proses permohonan tu, maksudnya yang ini semua dah nyatakan niat ni dalam proses permohonan ni dia dah cakap tak mampu. Dia dah merisik dah kat mampu kita nak buat projek ni. Projek ni anggaran kos dia banyak ni. Dia dah cakap. Sebab apa? Dia nak lock bajet dulu. Dalam dia nak lock bajet, and then kita akan keep lah reminder lah. Kan dia lock bajet merisik tak bertunang-tunang payah juga kan. Dia lock so, je. Dia ada proses juga. Lepas merisik kena lah bertunang. Bertunang barulah pergi kat proses perolehan. Lepas tu ini dah jadi akad dah, pelaksanaan dah operasi ni dah kira dah sah dah. Dah Kahwin dah. Yang proses permohonan ni merisik, perolehan ni kira dalam stage bertunang dah ni. Dah ada ni bertunang, belum jadi tak jadi tertakluk kepada keputusan perolehan. Kalau lembaga perolehan lulus kan jadilah. Lembaga perolehan tak lulus kan tak jadilah. So bila dah jadilah pelaksanaan dah operasi. Harap-harap tak adalah. That's why saya kata proses 8 projek tu so far so good. Tak adalah orang kata ada masalah. Sekarang ni positif lah Positif. Boleh disimpulkan. Alhamdulillah. Memudahkan dan cuma kita memantau lah. Dan kita dah buat pembayaran pun untuk projek ni. Pembayaran berasaskan kepada langganan. So yang ini saya kongsikan sebenarnya saya duk fikir apa saya nak kongsikan untuk galakkan orang. So kat sini kita tengok. Kadang-kadang projek tu dia hanya melanggar untuk infra as a service je. Dia ataupun melanggar platform as a service, melanggar software as a service. Ada yang sekarang ni banyak orang nak buat analitik kan, data analitik, nak guna AI, nak buat IoT. Bila kita melanggar dengan cloud service provider, benda tu semua dah ada. So kita boleh mengguna pakai. Dia dah include dah dalam dah ada. Pakai je kan. Ya, kita langgan. So ini antara projek-projek yang dah beroperasi. Kalau tengok kan, sebenarnya CIDOS tu adalah di bawah KPT dia bawah JPBKK mengenai sistem pembelajaran online lah. Pengurusan nama pendek dia CIDOS lah ya. Kan. And then storan, portal, ETVCMS adalah di bawah RTM, di mana mereka membuat, saya explain sikit lah. Kalau real punya projek ni kan. Ini real projek yang dah jalan. Di mana ETVCMS ni antara yang mendapat pujian lah, because kalau sebelum ni produksi ataupun untuk hantar ke RTM untuk konten, dia kenalah hantar buku-buku banyak, skrip-skrip tu kan. Lepas tu ni sekarang tak payah, semua hantar kat cloud je. Cloud je. Dia panel penilai, kalau dulu dia kena buat sesi untuk duduk menilai, dengarlah pitching skrip video tu, dengar ulang-ulang lagi makah kan nak nilai. Now tak payah, penilai boleh buat anytime, bila-bila masa yang you available. Tekan je link yang diberi, tekan link yang diberi, tengok je cloud tu. Maksudnya dia terus boleh pilih bagi markah. Terus on direct dekat situ. Live je kan. Live je dia boleh direct, and then dia terus buat peran. Kalau dulu dia boleh buat proses tu 3 kali setahun, sekarang ni dia kata dia boleh buat tiap-tiap bulan. Push. Memang itu yang kita kata efisiensi tu. Sangat efisien. Ini antara contoh projek lah yang kita nampak dia punya impact dia tinggi lah ya. Yang lain tu macam biasalah, boleh tengok lah. Yang dashboard utility tu dia tengok perbelanjaan secara untuk top management, mudah untuk tengok lah. Semua tu lah. Ini antara 8 lah ya. Dan inilah potensi dia. Bila kita kata potensi implementasi, that's why saya kata perlunya setiap orang be innovative, banyakkan membaca lah. Itu kita tak boleh elak lah. Kita banyakkan membaca, kita tengok macam mana kalau kita duduk di dalam kluster kesihatan, apa potensi cloud untuk kluster kesihatan. Kalau kita dalam kluster untuk pengangkutan, apa dia? Keselamatan apa? Dan ini adalah bidang-bidang yang kita kena bergerak cepat. Kalau kita tahu kan, AI ni ChatGPT kan. Laju tu benda tu. Laju, semua dia boleh buat dah. Kalau kita terralit sikit, habis. So ini antaranya yang memang kita kata kita perlu explore lah. Dan saya percaya IPTA, IPT memang ini merupakan antara subjek utama untuk fakulti sistem maklumat lah. Kalau kita nyemai, ini memang antara fokus utama lah, bidang-bidang utama. Even kalau orang yang buat master PhD, ini antara bidang-bidang yang jadi keutamaan lah. Ya. Dan untuk
pelajar-pelajar ni gaji untuk orang yang dalam bidang cloud ni bukan sikit-sikit ya. Postgraduate pun memang tinggi. Ini saya dimaklumkan lah. Okey. Dia boleh jadi 9,000 kalau keluar-keluar tu. Yalah, maksudnya peluang yang perlu diambil oleh pelajar-pelajar kita sekarang ni untuk terokar benda ilmu. Kita dulu lambat lah kan, tak ada benda lagi. Kita dah kerja dah baru ada benda. Tapi yang untuk yang baru-baru ni peluang lah memang ni. jadi ambil lah ini peluang lah ya. So itulah antara potensi ni. Dan juga dekat sini saya sharekan lah, saya kongsikan, suka promote orang. Ya. Saya rasa ini maklumat penting sebab ini maklumat yang orang kata penonton lah kan boleh ambil lah nombor-nombor ataupun kontak. Ini antaranya ya inisiatif tahun lepas yang telah dibuat oleh kerajaan bersama dengan MDEC ya. Untuk melatih kaki tangan kerajaan yang telah melalui tapisan lah dipilih. So ada 16 orang yang dipilih untuk mempelajari mengenai cloud, certified ya. Yang ini semua certified cloud. Ni boleh dikatakan champion juga ya. Ataupun orang kata apa, adalah expertise mereka lah dalam. Jadi dekat sini sebenarnya saya kongsikan, tetapi mereka ni ada kerja hakiki lah. Bukan kerja dia untuk mengajar cloud. Tetapi maksudnya sekiranya ada kemuskilan, pertanyaan. Rujukkan lah kan kalau kita nak. Bolehlah merujuk. Nak hubungi, nak cari orangnya, nak tanya pasal AWS kan. Nak tanya siapa ada di sini. Mungkin boleh screenshot lah kot netizen ataupun penonton-penonton di rumah. So inilah ya yang untuk rujukan lah. So itu yang doktor kupaskan lah tentang potensi tadi. So itu je sebenarnya kalau daripada saya. Di paparan doktor dah ucapkan. Tapi saya letak situ ada link. Ada link ya. Untuk maklumat tambahan. Sini penting juga ni. Link ni boleh kita jadikan rujukan lah nanti. Sekarang juga di rumah boleh buka link ni ataupun balik nanti boleh tengok lah berkenaan dengan maklumat lanjut. Dan jangan lupa untuk hubungilah email dan juga nombor telefon tertera tadi untuk membolehkan kita dapatkan maklumat dengan lebih lanjut. So kita dah pun saya dah pun rasa sangat padat apa yang doktor kongsikan. Sangat banyak dan juga saya merasakan penonton juga dapatlah menimba perkongsian dan juga ilmu yang telah pun diberikan oleh doktor pada hari ini. Justru mungkin sebelum kita berakhir, saya nak doktor berikan sedikit rumusan ataupun kesimpulan daripada berkenaan dengan dasar dan strategi pelaksanaan cloud di sektor awam. Silakan doktor. Terima kasih untuk yang penutup lah ya sebagai pengakhiran. Habis suara. Minta maaf lah ya. Banyak khazanah ilmu dikeluarkan. So untuk yang ni saya cuma mengharapkan lah ya untuk semua ya, tak kira lah siapa pun dalam ni, untuk kita gunakan peluang. Sebab bila ada peluang ni memang dia memberikan kebaikan, dengan teknologi ni memberikan kebaikan kalau kita betul cara guna dia. So untuk kita lebih efisien, lebih efektif, kita kena adapt dengan teknologi yang available yang bersesuaian dengan kita. Tapi apa-apa pun nasihat saya, sebelum kita pergi ke cloud tu, kita kena tengok dulu proses kerja kita tu. Identify proses kerja kita tu, kita boleh nampak sebenarnya yang mana yang kita rasa boleh beralih ke arah cloud. So, saya harapkan semua orang untuk bermula memikirkan projek cloud, boleh bermula memikirkan projek cloud, dan kepada agensi yang layak, mana-mana yang layak, bolehlah memohon peruntukan daripada pihak mampu, dan insya-Allah kita akan nilai lah, jawatan kuasa akan menilai. Dan untuk makluman semua, berita gembira, bajet masih ada lagi. Ni benda gembira. Banyak lagi ke? Boleh. Banyak lagi bajet, insya-Allah masih ada lagi. Ambil peluang, ambil kesempatan, because you tak payah fight for bajet jauh-jauh pergi EPU, pergi MRL. Sebab kita dah ada dah bajet tu. Cuma sekarang ni kita nak salurkan kepada projek-projek yang benar-benar berimpak tinggi dan menggunakan teknologi cloud. Bajet kita untuk langganan cloud. So itulah. Dan saya percaya, insya-Allah, saya harapkan banyak lagi lah yang hantar email kepada MyGovCloud@mampu nanti. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kita ucapkan ribuan terima kasih dan sangat bersyukur atas apa yang telah pun dikongsikan panjang lebar dan juga bersama dengan paparan orang kata slide dan juga grafik yang telah pun disediakan oleh Dr. Siti sebentar tadi. Dan kita mengira ini adalah satu kesempatan yang baik untuk agensi-agensi ataupun sektor-sektor awam mengambil
sebagai satu makluman lah dan juga sebagai satu perkara yang perlu kita ambil tindakan. Macam kesimpulan yang Dr. Siti cakap tadi, kita kena adapt, kita tengok identify proses kerja dan juga ambil peluang. Okey, sebab peluang dah ada, so kita jalankanlah. Apa yang paling penting yang boleh kita orang kata apa, kita boleh akhiri sesi lensa pada hari ini adalah dengan kita melihat kepada kita nak mengefisienkanlah untuk memberikan impak yang lebih baik terhadap negara kita. Menerusi pelaksanaan dasar dan juga strategi cloud di sektor awam ni. So dengan itu kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Dr. Siti dan juga daripada kru dan juga warga kerja SDET mengucapkan terima kasih dan juga memohon maaf atas beberapa kekurangan dan juga kesilapan. Moga bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lensa Digital.